Bismillah, walhamdulillah, hadirin hadirat para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada kali ini saya akan menerangkan sebuah tajuk yang bertajuk sembelihan, pemburuan, korban dan akikah. Di bawah tajuk pendidikan, di bawah subjek pendidikan syariah Islamiah kita 4. Dalam hal ini kita akan melihat pengertian sembelihan, pemburuan, korban dan akikah. Kita akan tengok juga kedua iaitu kaedah pelaksanaannya. Kita akan tengok juga perbezaan antara perkara di atas dengan syariat ataupun tidak syariat. Kita juga nak memahami yang keempat iaitu korban dan akikah, perbezaan keduanya. Dan terakhir kita akan lihat apakah penketingan dalam kehidupan. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, sembelihan dan pemburuan korban dan akikah ni merupakan perkara asas dalam agama. Adanya menjadi satu tuntutan, adanya menjadi satu kewajipan. Tapi kewajipan itu tak bermakna kewajipan yang tak buat menjadi dosa, tapi dia adanya kemampuan. Misal kata kalau kita mampu buat sembelihan uh, untuk diberikan dalam korban, misal kata kita dah cukup kemampuan, maka kita digalakkan untuk buat korban. Begitu yang akikah. Kalau kita ada kemampuan untuk mengakikahkan bila kita dapat zuriat sebenarnya, itu pun menjadi satu tuntutan. Maka semua ini kita akan lihat bagaimanakah Islam melihat sembelihan, pemburuan dan korban akikah ni dalam kehidupan. Kerana perkara ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk agama dan masyarakat. Inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk sendiri dan yang lain. Namun yang paling penting ialah kita nak melihat sembelihan itu. Bagaimana kita memastikan sembelihan itu bersih ataupun suci. Kan? Menepati syarak ini yang menjadi keutamaan dalam agama. Kerana kalau tidak memilih perkara tersebut, maka makan yang kita makan itu adalah haram. Bila sumbernya haram, maka kita boleh mendapat dosa. Maka ini yang kita perlu tahu. Kita menyemak dan memastikan makanan-makanan yang boleh disembelih mengikut syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Kita akan tengok perkara pertama. Okay. Pengertian sembelihan. Pertama kita akan tengok sembelihan dululah. Korban, pemburuan akikah kita akan belajar seterusnya. Sembelihan bermaksud menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan. Okey, ini yang pertamalah. Maksud binatang yang halal dimakan seperti ayam, itik, lembu, unta, kambing. Kan kalau khinzir, anjing pun tak ada halal, dia bukan halal, dia haram, maka tidak boleh. Kan kita tak apalah kita sembelih khinzir. Jadi halal tak? Benda yang halal saja yang kita boleh menjadikan itu menjadi sembelihan. Itu yang syarat pertama. Yang kedua, menggunakan alat yang tajam. Pastikan alat itu tajam. Kalau alat tu tak tajam, maka dia boleh jadi dia punya urat tu tak terputus. Bila tak terputus, maka makanan itu akan jadi haram. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Okey, apa dia tu? Kita nak memutuskan urat halkum dan urat marih. Macam tu. Urat halkum tu urat pernafasan, urat marih tu adalah apa nama makanan. Kalau kita tengok gambar raja di sini, kita akan nampaklah. Contohnya di sinilah, kan? Halkum sini, lepas marih. Jadi tiga-tiga ni kita kena putuskan. Yang pada halkum yang marih ni, maksud tiga ni lah. Kalau dia putus dua tu kita tengok masa orang sembelih tu dia akan pegang, kan? Cukup tak? Putus tak? Macam tu. Jadi kita akan tengok mesti putus, maka perkara tersebut adalah halal dimakan. Itu adalah yang ketiga. Okey. Yang keempat iaitu dengan cara yang lain atau mencerikan mana-mana bahagian anggota binatang tersebut.
yang boleh matikannya jika tak bertangkap. Okey, maksudnya contohnya dia berburu lah, nanti kita akan belajar lah berburu. Misal kata dia memanah dia memanah, pak kan, macam mana nak sembelih? Tadi sembelih tu memutus urat halkum dan marih. Tapi dia memanah. Macam tu. Maka boleh juga yang penting dia mati. Yang itulah. Macam tu. Ataupun kalau zaman sekarang ni dia tembak. Boom. Macam tu kan. Maka itu pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting kita nampak boleh menceritakan mana-mana bahagian. Sehingga dia matilah. Okey. Ataupun menggunakan binatang pemburu yang terlatih. Yang kelima ni, cara yang lain pula. Okey, dia berburu lah, dia kena belajar. Kan? Misal kata kalau zaman sekarang ni ada orang beli anjing, misal kata kan, tangkap mu. Tapi yang anjing tu terlatih. Bukan dia pergi tangkap haiwan tu, dia toko rusa tu, dia pergi makan rusa. Tak boleh. Dia hanya menangkap sahaja. Lepas tu kita ambil, kita kena sembelih lah. Itu yang kelima lah. Okey, itu yang antara yang paling penting. Yang perlu kita tahu ada 5 perkara. Dengan semua ini, maka makanan tersebut, sembelihan tersebut adalah halal dimakan menurut syarak. Kalau salah satunya tidak ada, maka sembelihan tu haram. Okey, nanti kita akan tengok lagi lah syarat-syaratnya, rukun-rukunnya yang lebih panjang. Cuma ni secara ringkasnya beginilah. Pengertian begitu. Tapi kita akan bahaskan lagi akan datang syarat dia. Tapi pengertian yang pertama kita nak faham ni, nak mentangkan yang halal, alat yang tajam, putus urat halkum, pernafasan, marih makanan dia, atau mencederakan mana-mana anggota badan, atau menggunakan binatang buru, dan semua ni menurut syarak. Itu pengertian dia lah. Jadi kita akan tengok dalilnya. Kerana dalam agama sebagaimana yang saya selalu terang, dalam agama kita tak boleh mengikut hawa nafsu. Kita tak boleh melihat apa yang kita rasa kita nak buat. Tidak. Dalam agama kita ada dalil. Dalam ibadat adanya dalil. Kalau adanya dalil, adanya sandaran, itulah agama. Kalau kita buat tak ada agama, maka perkara itu akan tertolak. Maka setiap perkara mesti ada dalil. Maka dalil yang kita akan tengok di sini, pertama kita akan tengok daripada Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasalli li rabbika wanhar. Kan? Oleh itu, kerjakanlah semayang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelilah korban. Okey. Saya baca dulu. Ayat ini menjelaskan bahawa semua binatang wajib disembelih termasuklah binatang korban. Maksudnya ialah korban tu kan kena sembelih. Kalau tak sembelih, macam mana nak makan? Jadi maksudnya semua sembelihan tu, ini ada dalilnya. Wanhar. Kita panggil nahar. Nahar bukan dengan wanhar, bukan an-nahar. Itu sungai. Wanhar. Okey. Itu yang pertama lah. Semua saya terang kat sini. Saja saya nak kongsi kat sini. Allah Azza wa Jalla bersebut, kalau kita faham dalam agama kita, kita korban kan. Bila kita korban, mana dulu? Solat dulu ke korban dulu? Korban dulu ke solat dulu? Cuba kita tengok balik. Kita buat hari haji dulu, kita tengok balik. Kita korban dulu ke lepas korban semayang? Lepas korban baru kita semayang. Jadi semayang dulu ke korban dulu? Maka sebenarnya adalah solat dulu. Fasalli. Tengok Al-Quran. Al-Quran kalau kita faham bahasa Arab betul, kita faham dengan penggunaan betul, maka kita akan dapati bila perkataan itu dimulakan dahulu, kebanyakan menunjukkan ini adalah keutamaan. Maka solat dahulu. Selepas itu barulah sembelih. Macam tu. Itu untuk hari haji korban lah. Hari haji korban untuk korban kita Zulhijjah lah. Bukan korban biasa ni. Bukanlah sembelih biasa tu, bukan. Sembelih biasa tu tak ada masalah. Tapi ini tuntutan korban pada Zulhijjah. Itu yang pertama lah, tak apalah. Itu selingan saja. Okey, yang kedua tengok hadis Nabi SAW. An Rafi' bin Khadish radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anhar dam wa zukira smullahi fakuluh ma lam yakun sinnan wala zufur. Wa suhaddithukum an zalik, amma sinnun fa'azmun wa amma zufru famudal habasyah. Okey, artinya daripada Rafi' bin Khadish
radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Rasulullah SAW, apa yang menumpahkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah. Okey, ni syarat pertama, maka kena sebut nama Allah. Nanti kita akan tengoklah. Selagi ia bukan menggunakan gigi dan kuku. Baik, kata tadi ada tanda tajam. Kan? Kita baca pengertian tadi. Tengok kuku, kadang ada orang kuku tak potong kan. Panjang kan. Faham lah ada potong. Kuku kan. Apa gigi kan. Gigi tajam dia gitarin kan. Dia gigit kan tengkuk tu boleh potong kan. Boleh ke tak boleh? Nabi kata, aku kata benda tu tak boleh. Nabi kata, aku akan beritahu kamu mengenai sebabnya. Kenapa tak boleh? Adapun gigi adalah tulang. Maksudnya kalau ada ulama katakan apa-apa je tulang tak boleh digunakan sebagai sembelih. Adapun kuku ialah senjata orang Habsyah. Kuku ni adalah jenis orang Habsyah, kan? Orang-orang apa tu kita belajar dulu apa tentera Habsyah ni orang kulit hitam lah dulu, kan? Abrahah tu, kan? Dia tak boleh gunalah. Jadi Nabi tak nak samakan, kan, perkara ni. Sebab dalam hadis lain, wa idza zabahtum fa'asinu zibhah. Bila kamu nak sembelih maka buatlah ihsan. Maka kat situ kita nampak bahawa tidak boleh menggunakan kuku ataupun tulang. Benda tajam lain boleh. Tapi Nabi tak suka kuku sebab orang Habsyah ni. Macam tu. Yang tak boleh kena tulang. Okey, itu adalah yang paling penting kita nampak kat sini dua perkara, iaitu bagaimana Al-Quran mengatakan tentang sembelihan. Yang kedua, apa yang boleh, iaitu amma anharadam, binatang-binatang apa saja yang boleh disembelih wanhar. Boleh sembelih. Anhar, kalau kita baca an-nahar, ni sungai. Di sungai. Okey. Okey, tak apa. Itu yang kita nak faham kat situ. Okay, hadis ini menerangkan bahawa binatang yang telah disembelih dengan menyebut nama Allah adalah dia halal dimakan. Maka satu perkara yang paling penting kita nak sembelih, kita kena baca bismillah. Kalau tak baca bismillah, sembelihan tu batal. Haram dimakan, dia jadi bangkai. Kita tak boleh makan bangkai. Misal pun kita nampak lembu tu, kita potong tu, tapi tak baca bismillah, haramnya makan. Walaupun kita dah belanja 10,000 dah beli lembu, tapi sebab kita tak menjaga agama tu sendiri, maka itu menjadi haram. Okey. Inilah pengertian yang jelas menunjukkan bahawa apakah itu sembelihan. Seterusnya, para pelajar kita akan lihat ada satu lagi ijma'. Ijma' para orang mengenai pengharaman dan tak boleh kecuali ketika darurat. Maksudnya ketika darurat tak boleh nak sembelih lah. Kan? Pisau pun tak ada, apa pun tak ada. Nak makan lah terus. Misal kata darurat macam tu lah, tangan pun tak ada. Contoh na'udzubillah lah, tangan tak ada, tinggal gigi je. Kan? Nampaklah lembu-lembu tu, gigit lah contoh. Kan? Nak beritahu kau dah darurat. Okey. Maka hukuman dia sembelihan adalah wajib bagi seluruh binatang yang halal dimakan kecuali binatang yang tinggal di dalam air. Okey, para pelajar nanti kita akan belajar nanti kan. At-tuhuru ma'u. Kan? Air itu bersih. Wal hillu maitatah. Disebut air itu suci, kan? Dan bangkai dalam air itu halal dimakan. Kalau lah ikan tak perlu sembelih. Kalau lah udang tak perlu sembelih. Kalau sotong tak perlu sembelih. Kan? Kalau ketam tak perlu sembelih. Kan? Macam mana nak sembelih kan? Jadi tak ada, itu boleh dimakan. Sebab Nabi kata semua dalam laut boleh dimakan. Tapi adalah makanan yang tak boleh. Kita akan tengok nantilah, InsyaAllah bila kita belajar tentang perkara-perkara tersebut. Nanti kita tengok binatang dua alam, tak dua alam, kan? Penyu, boleh makan ke penyu? Kan? Kalau ikan tadi, semuanya benda boleh makan. Tapi penyu boleh makan tak? Macam tu. Kalau ada yang ular duduk dalam air, boleh tak makan? Ikan jurung, boleh tak makan? Ikan piranha, boleh tak makan? Jadi, walaupun asalnya boleh makan, tetapi tak semua benda yang boleh makan. Okey. Jadi, itulah demikian pengertian sembelihan. Wallahu a'lam.